Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula ke episod podcasting dari studio yang seterusnya. Dan podcasting ini dibawakan secara langsung untuk anda di luar sana. Bukanlah langsung sangat sebenarnya, rakaman kan. Tapi dibawakan secara khas oleh Pusat Perhubungan Korporat, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat, PSPK, Universiti Putra Malaysia. Salah-salah pula kan. Okey, menerusi podcasting ini insya-Allah kita akan berbicara isu-isu ilmiah tetapi dalam bentuk yang santai dan mudah untuk pendengar ataupun penonton di luar sana menghadaminya, menikmatinya sekaligus memahami. Itu tujuan utama kami di sini. Dan baiklah, sebelum saya teruskan lagi podcasting ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Hanisa Luah Yaakob dari Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Dan topik hari ini, apakah dia? Tapi sebelum itu kita berbincang sikit. Okay. Menjadi peminat, contohnya sesebuah kumpulan muzik, tim bola sepak lah ya, pelakon, selebriti maupun ahli politik bukanlah benda baru ataupun perkara yang terjadi sekarang je. Sudah lama berlaku benda ini kan. Dan malah trend K-pop telah melahirkan ramai peminat daripada pelbagai lapis masyarakat dan dari pelbagai pelosok dunia. Bukan hanya di Malaysia, Indonesia ataupun di Korea, tetapi di seluruh dunia. Dan namun kegilaan menjadi peminat ini kadang-kadang melahirkan golongan yang disebut sebagai hooligan ataupun samsing. Okey. Apakah yang disebut sebagai peminat ataupun fan dan fandom ini? Bagaimana dia boleh terbentuk? Kita akan berbincang pada petang ini. Tajuk podcasting kita pagi episod ini adalah berjudul Budaya Peminat. Oleh itu, saya tidak keseorangan dan saya bukanlah pakar untuk berbincang berkenaan dengan budaya peminat ini. Kita bawakan bersama di studio pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Nurul Akmi Badrul Hisham, pensyarah daripada Xiamen Universiti Malaysia, pakar dalam budaya peminat ini yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan juga seorang lagi pelajar kita, pelajar Bachelor Komunikasi daripada Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kita ada Preve. Alright, apa khabar? Dr. Kimi dan Sihat saya. Saya sihat juga, kami semangat hari ini. Okay, semangat macam tu kan. Okay, kita mulakan dengan Preve dulu. Wow, okay. Pasti pernah menjadi peminat kepada mana-mana selebriti, artis bola, selebriti sukan misalnya. Boleh Preve kongsikan macam mana boleh terlibat, apa yang membuatkan anda berminat untuk menjadi peminat kepada selebriti itu ke kumpulan atau sebagainya? Okey, pernah dan masih juga. Boleh. Okey. Okey, topik kita berkaitan K-pop kan? Budaya peminat. Okey, kalau budaya peminat, ada banyak artis-artis penyanyi yang saya suka. Jadi dia bermula pada zaman kecil saya dulu, bila saya dengar lagu. Jadi satu tempat yang untuk saya really stress ataupun untuk masuk satu alam yang baru, untuk lupakan apa-apa jenis masalah dalam dunia sebenar ni. Lagu, bila saya dengar lagu, it's somewhere for me to just enter and become free. Jadi dari sana saya mula suka artis, saya follow daily updates. Dan masa PKP dulu saya start satu account di Twitter, sekarang X. Satu update account, boleh dikatakan charts update. Sekarang account tu dah dekat 20,000 plus followers. Okay. Jadi pada masa yang sama mungkin orang rasa yang itu menarik betul, best betul. Tapi dia tak sebenarnya best, sebab awak akan tengok sesuatu lain daripada apa orang biasa tengok. Budaya fan culture, stan culture, fandom ni bukan sesuatu yang best sebenarnya. Sejujurnya saya cakap, walaupun saya seorang daripada fandom tu, tapi there's like the ugly side of it that you can see. Okay, kita hentikan di situ. Okay. Ugly side tu nanti kita akan sambung. Okay, Dr. Kimi, kita nak tahu apa sebenarnya budaya peminat ni? Apa bezanya fan dan fandom? Okay. Dan macam mana dia bermula? Okay, kalau kita ikut definisi fandom, okay, kalau dari segi kajian ataupun pengajian komunikasi ataupun mass communication, kita lihat kepada apa yang disebutkan sebagai participatory culture.
or participatory culture yang you participate in a certain culture. Okay, so fandom, fandom ni pula kita lihat kepada keadaan ataupun suatu community imagination ataupun disebut oleh sociology as imagined community yang ramai-ramai secara kolektifnya dia secara ramai-ramai meminati seseorang atau sesuatu. Kalau daripada secara bagi saya secara kasarnya adalah satu komuniti, satu dunia khayalan yang tidak wujud secara fizikal tetapi ada makna. Feelings ada. Okay. Connected. Sebab tu dia secara ramai-ramai, sebab tu dia boleh dapat 20,000 followers. Ramai-ramai meminati seseorang ataupun sesuatu. Kalau dari segi permulaannya dia bukan baru, dia dah lama. Seperti Dr. Hani ada mention, ada sebut tadi pasal pasukan bola. Of course. Sebelum tu, kalau ikut daripada segi kajian participatory culture, fandom ni bermula daripada peminat filem Star Wars. Dia ada kriteria dia. Pasukan bola semua sama, dia ada kriteria dia sendiri. Kalau Star Wars tu, kalau bunyi lagu OST Star Wars like dung dung dung, walaupun tak tune but you feel connected. Aduh. True. So that is the dunia yang tak ada sempadan. Sekecil itu. Yes. So kalau football pula, kalau pasukan bola, sama je konsep dia. Ada minat satu satu pasukan bola, ada warna merah, putih, biru all, ada chant glory glory man unite, all this semua dia ada meaning. Cuma bezanya adalah sekarang ni semua benda kita perlihatkan. Semua benda ada record. Ada social media account yang point out, take pictures, post, share. It's permanent record. So dia jadi lebih kukuh. Kalau kita nak lihat dulu Star Wars fan, you tak pergi merata with the label Star Wars fan. Okay, baik. Now you pergi, I'm a army, I'm a bling. So you ada identity. Marah army. For example, ada orang kata tak cukup ni nak ada, tak cukup dia ada bawa barang-barang dia, identity. Dia ada extra additional. Kita Gen Z muda-muda ni inspo. Like nail inspo army logo, something like that. Blackpink or bling inspo nail designs. So again, semua benda ni sekarang ni semua nak record, semua nak ada permanent record. Jadi dia lebih kukuh. Benda ni wujud daripada dulu. Kita bukan sekarang je baru minat seseorang ataupun sesuatu. Tok nenek kita pun minat. They have Beatles, massive. Michael Jackson, massive. But they are in their own world. Dulu kita nak tunggu, nak tengok kelibat Michael Jackson tu mungkin setahun sekali dalam TV, setahun sekali dalam majalah. Sekarang social media, you punya you selebriti yang you minat makan apa tak, dia pun you tahu. So it's kukuh lagi sekarang. Itulah fandom. Dunia, kalau sebut dunia khayalan tu sounded so evil. Jahat lah pula katakan orang khayal. Benda tu wujud. Tapi feelings, perasaan yang ada makna, yang orang yang meminati tu je yang ada makna. Orang yang tak minat dia tak faham. Itulah imagine community yang tak ada sempadan, tak ada apa, tapi dia kukuh dan kuat. Sebab kalau dulu imagine community ni dianggapkan daripada aspek yang lebih, bukan pop culture kan, yang ini lebih pop culture, arah peminat. Kalau tak imagine community oleh Benedict Anderson lebih kepada kenegaraan, sosiologi. Tapi imagine community sekarang dibawa dalam bentuk budaya peminat tu sendiri. Sama juga kalau kita tengok, yang ni kita boleh bandingkan. Kalau kita nak berdiskusi akademia, imagine community kenegaraan. How you feel you are Malaysians, or how you feel you are what? You ada lagu national anthem yang you know by heart. So imagine community yang fandom ni, dia orang ada chant. Oh my god. Yang so powerful to them. True. The feeling kukuh di jiwa masing-masing. Itulah fandom. Dunia kepeminatan. Yes. So ada chant tertentu ke grup you? Ada, tapi mungkin saya tak kongsi kot di sini. Tapi saya terwow sekejap bila doktor kata
dunia imajinasi. Sebab sesuatu yang saya selalu kata online, which is di Twitter lah, saya selalu kata Twitter is an alternate reality and not reality itself. Betul. Sebab apa yang kita buat kat sana, apa jenis rules peraturan yang fandom tu tetapkan, dia tak make sense. It's just something that we came up by ourselves. And kita ikut saja apa yang semua buat. Kita buat streaming parties, kita buat hashtag trending, kita buat group chat. Satu group chat tu untuk payola tweets, which is kita hantar tweet dari artis tu. Dalam group chat tu, kalau group chat tu 200 lebih orang, semua orang akan like untuk upkan likes dan involvement likes dengan retweet daripada artis tu. Sama untuk Instagram dan social media lain juga, which is kita punya job is to just increasekan visibility artis kita untuk buat. Itulah tujuannya ada kelab peminat lah, untuk visibility atau keterlihatan artis berkenaan. Itu dan juga untuk satu tempat untuk kita sama-sama kita minat dengan lagu streaming party. Bila kita buat, kita guna apps macam Streaming FM. Lepas tu kita semua masuk dalam Streaming FM dengan lagu, komen pada masa yang sama macam tu. Ataupun buat threads di mana kita review album. Tapi kalau dulu saya perasan kalau review album, kalau kita nak jujur boleh. Sekarang kalau tak jujur, walaupun kita betul-betul suka, contoh Taylor Swift. Kalau saya review 1989 Taylor's version, kalau saya cakap lagu ni saya tak suka, habislah quote retweet tu 200 plus quote retweets, semua akan maki saya macam tu. So dia dah lari daripada apa yang sepatutnya fandom itu supposed to be, in my opinion lah. Okay, I boleh jawab. Boleh. Okay? Anak, itu adalah apa yang kita lihat sebagai komuniti ataupun kolektif yang kalau dalam dunia biasa pun, katakanlah dalam perumahan kita, akan ada orang yang tak suka kalau awak kritik apa yang dia suka. Still, kalau kita nak katakan negatif macam ni, jangan lupa pasukan bola ada hooligans. Kalau dia kalah habis stadium, habis satu jalan di stadium tu, habis. Penyokong lain pun kena. Penyokong yang alamak, salah parking terus habis, sama pecah je. cermin. Sebab again, dia play with feelings. Cuma kajian saya ataupun stand saya adalah, kita melihat social media itu, ada setengah kita masih lihat social media itu bukan realiti sebenar. Tetapi dari segi teori yang saya guna, yang melihat kepada kita kena terima bahawasanya social media adalah realiti kita terkini. Voting yang kita kadang vote yang kita vote tu, dia lah pemenang. Katakanlah satu hari, katakanlah ya, ini contoh, Perdana Menteri boleh dipilih melalui Twitter. Abilah. Dan Perdana Menteri boleh diusulkan sesiapa sahaja. Jadi jangan terkejut kalau tiba-tiba Shah Rukh Khan akan jadi Perdana Menteri. Ataupun RM of BTS akan jadi Perdana Menteri. Betul. Sebab social media begitu penting dalam kehidupan kita sekarang. Dia telah apa orang kata tu? Membentuk satu representasi itu reality. Itu betul. Tetapi juga sebelum ni kita ada sempadan. Betul. Okey, reality adalah hidup kita. Tapi sekarang reality kita ada telefon. You bagi contoh, kalau telefon saya hilang, tak boleh nak keluarkan duit, tak boleh nak banking. Tak boleh. Nangis. Tak boleh buat apa. Especially kalau you guna stuck. Duit you stuck. Jadi itulah sekarang ni, apa-apa yang berlaku dekat social media tu, dia tidak lagi tersendiri, ataupun dalam bahasa Inggeris sebut tidak lagi isolated. Dia ada kesan kepada manusia. Itu yang kadang-kadang tu kalau kita macam keterlaluan. Saya ada dalam kajian saya yang saya interview, yang dia kata, budak ni kata walaupun dia pergi kerja, tapi mereka bukan kawan saya. Mereka bukan. Walaupun saya duduk kat rumah ni, mereka tak faham apa yang saya buat. Walaupun duduk serumah. Walaupun duduk serumah, duduk seoffice, sepejabat. Jadi saya lagi suka siapkan bahagian saya dan saya balik dan kembali kepada dunia social media yang mana merekalah kawan saya. Merekalah yang memahami jiwa saya. So bagi beliau, bukan fizikal. di tempat kerja ini bukan reality. Tempat kerja ni something that I kena buat je. My reality is when I go home, when I go back home and involve with the people that I fit me. Itu yang kita kembali kepada diri kita sendiri. Where you draw the line.
Betul. Ataupun Tak ada sempadan antara reality dan juga mana reality yang you nak. Bolehkah kita nak pilih reality tu in By doctor's right. opinion? Kalau saya adalah seorang yang sangat percaya kepada kekuatan diri. You decide which reality you want to follow. You decide which reality that is your reality. If someone said this is not my reality, online is my reality. Kita orang luar ni mungkin rasa macam kau kenapa? Tapi bagi dia itulah reality dia. And we should not be someone who say you wrong. Sebab that is the reality. Ini yang kita tengok Gen Z sekarang ni, macam you will get affected by someone comment negative on you social media. Am I right? True, so true. For us millennials, you nak kata apa, I mute, block. I don't care. Betul. So itulah perbezaannya generasi. Saya teringat satu filem, tiba-tiba lupa nama filem ini. Yang dia cakap hidup is like mimpi di dalam mimpi, dan dia tidak boleh tentu mana satu dia punya reality, sehingga dia pulang kepada reality pun dia stuck. This is not my reality. My reality is mimpi itu, sebab dia pergi lapis dan lapis. Lupa. Kalau kita tengok Inception. Inception lah. Betul tak? Mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Kalau dikata, kalau you nak tahu benda ni betul ke tak, you tengok spinning top. Which reality is the spinning top? Itulah juga dunia kita sekarang ni. Kita dah tak ada sempadan yang kukuh yang membezakan social media tu permainan. Zaman kami yang senior sikit ni, yang remaja Alah, masih nampak muda lagi kan. kami yang remaja puber ni, social media itu permainan dikala bosan ataupun tak ada benda lain nak buat. Betul. Tetapi for younger generations like you and your younger people, maybe itulah dunia you all. dunia reality. Bila doktor mention tu, macam it unlock something inside me. Saya macam, saya ada kawan di sini semua, dan ada masa saya rasa mereka lah reality saya. Tapi bila saya kat bilik keseorangan, saya buka app, saya sembang dengan kawan online, itu pula reality saya. So dia macam swapping all the time. Pelik. Itu yang saya katakan, semakin hari semakin samar sempadan reality tu. Betul. Betul. Okey, kita ni dah pergi ke reality fantasi di Merdeka Brother waktu ini. Bukan. Kita kembali balik. Okey, kita bercerita berkenaan dengan bila kita lihat dunia fandom ini ataupun dunia budaya peminat ini sendiri, dia menjadi at one time dia akan menjadi sangat-sangat negatif. Macam mana tu Doktor Kimi? Okay, again, satu dunia yang awak bina kerana awak meminati seseorang. Perasaan. Okay. Obses. Again, perasaan. Jadi kalau kita tengok benda macam ni, bagi saya benda sama je. Macam mana awak membezakan reality tu jadi. Macam mana awak kata, terlalu attach, terlalu melekat, ataupun jiwa terlalu fokus. Thank you. Terlalu fokus. Sambil Terlalu fokus. Terlalu yang hangat semua terus. Terlalu bergantung. Inilah sumber kegembiraan saya. Jadi kalau kita terlalu, sebenarnya saya tak suka guna perkataan obses ni sebab ketika saya Jangan nangis. Saya berbunyi tisu. lemak saya yang menangis. Alhamdulillah. Ketika saya menjalankan kajian saya di mana saya di mana saya orang kata mengkaji peminat-peminat K-pop, mereka paling tak suka bila disebut ataupun dikaitkan ataupun dilabel obses. Wow. Okey, baik. Yang mana saya setuju. Ada yang bagi point masa tu saya membahasakan diri saya sebagai kakak sebab mereka macam awaklah muda. Okay. So mereka mengatakan, "Kak, macam mana kami tak marah?" Okey. Ramai-ramai event okey je, tiba-tiba bila nak keluar penyanyi K-pop yang kami datang ni, kamera tertumpu pada muka kami. Waktu orang lain menjerit tak ada pula kamera. So kita kena faham
apa yang kita fahami tentang fandom kadang-kadang dari kanta media. Okay. Media is always framing on something. So aspect framing of media is also very important. Okay. Kita tak duduk dengan mereka. Di mana dalam kajian saya duduk dengan mereka. Okay. Saya pergi event dengan mereka, lepas event pergi makan-makan. Saya juga pergi ke rumah mereka, bertemu keluarga mereka. Okay. Jadi betul lah poin apa yang mereka katakan. Kak, memanglah kita orang makan Korea tapi balik rumah makan nasi masak tom yum juga. Memanglah minat K-pop tapi raya pakai baju kurung juga, makan lemang juga. Jadi apabila kita melihat kepada satu naratif, kita akan nampak satu naratif. Okay. Itu yang kajian saya tu, saya mengatakan memanglah betul mereka ni minat, tapi tidakkah kita juga meminati sesuatu yang kita minat? Apabila kita minat sesuatu tu, are we not passionate about it? Betul. Cuma mungkin naratif kita itu tidak dilihat sebagai penting dan tidak ditangkap dan diperlihatkan kepada luar. Itu satu. Itu yang saya ingin menekankan. Yang sekarang ni social media semua benda permanent, recorded. Kalau benda yang berlaku 10 tahun lepas pun kali ni tunjuk lagi. Itu juga yang bukanlah saya nak kata tak semua atau bukanlah saya kata semua salah, tapi saya ingin membukakan minda kita dan inilah satu perspektif yang kita tak nampak, yang pada mereka lalui. So niat kajian saya dulu, masa sebab PhD dululah, adalah memberi suara. Betul ke awak minat sangat ni? Kalau awak minat sangat ni, to what extent are you willing to do? Cuma tapi mereka itulah apa yang mereka katakan. Minat, habis duit, pergi konsert, tapi konsert bukan tiap-tiap hari. Jadi nak membina minat ni, ulang pakai macam dia kata considerate tu, bincangkan lagu tu. So ini adalah dunia itu yang dibina. Sepatutnya dunia ini tidak mengganggu kehidupan harian, tidak mengganggu pekerjaan. Jadi itu kembali kepada awak sebagai individu. Adakah awak mampu? Okay, I tahu I minat ni, tapi buat masa ni I kena pergi belajar dulu, I nak settlekan assignment saya dulu. Macam tu. Itulah dia. Kalau kalau kita melihat dan berkongsi bersama dengan mereka kan, Dr. Kimi. Tapi macam mana pula kalau to what extent nak tanya balik. To what extent dia sanggup berhabis-habisan kerana sesuatu yang dipuja. Ini bukan minat lagi, dipuja. Saya rasa jawapan tu kita kena tanya dia dulu. Kita tanya Privi. To what extent sebagai peminat? Gitu. To what extent yang Privi akan lakukan demi contohnya artis A. Okay. Kita bicara pasal financial ke atau yang lain? Semuanya. Semua. Segalanya. Kita buka tirai dia. Okay. Kalau contoh untuk artis saya, nak namakan artis ni, tak payahlah. Boleh je, tak ada masalah. Kita ruangan selamat. Okay, contoh kalau artis saya minat Ariana Grande, Taylor Swift, baru-baru ni Doja Cat. Boleh dikatakan in the past 2 years saya dah spend, I'm not proud of this, dekat 7,000 untuk beli merchandise. Tapi bukan sekaligus 7,000, sikit-sikit lepas tu collect. Tapi idea saya adalah mungkin pada masa depan benda ni jadi valuable, boleh jual balik. Mungkin saya jual balik, tak tahulah. Itu tentang kewangan, dah dekat 7,000. Tapi bagi untuk saya yang 7,000, dia tak cukup. Sebab ada orang yang sanggup spend dalam 20,000 juga. Ringgit Malaysia ada. Betul. Kalau dia minat BTS, satu bilik penuh dengan BTS. Betul. Poster pun dia takkan print yang dekat kedai dia print. Dia akan beli official poster. Betul. Demi support artis tu. So kalau saya sama jugalah, saya beli sebab saya nak support. Lagi satu sebab cantik, obviously. Okay. Kalau dari segi masa, kalau masa PKP kelas kita online, nasib baik online, so kita boleh invest banyak masa online untuk artis kita kan. So apa yang saya buat, saya akan host streaming parties macam tu. Tapi dari saya masih ada moral compass, di mana saya tak buat sesuatu yang akan affect orang tu personally. Tapi ada case di mana teruk, di mana orang tu akan dox orang, satu lagi orang sebab tak puas hati. Doxing is contoh di mana, kalau contoh
saya tak puas dengan Dr. Ikmi. Saya buat apa? Saya cari tempat kerja dia, saya ambil screenshot tweet semua, saya send kat majikan dia atau CEO company tu. Dan sampai hari ni baru berlaku juga. Baru 2 hari lepas berlaku pada kawan saya juga. So itu salah satu. Lagi satu, orang sanggup buat body shaming, fat shaming, face shaming. Benda semua sangatlah common. Tapi itulah kita kena tanya balik pada diri kita. Where is our moral compass? Kenapa kita nak buat macam ni? Mungkin saya sedar dan yang dunia ni adalah bukan realiti sebenar, tapi tempat di mana untuk saya masuk dalam dan just enjoy the moment je. Tapi saya pun kena berwas-was apa yang saya tweet, macam mana saya phrase certain tweets ke apa. Kadang-kadang kalau saya nak komen tentang artis lain ke apa, saya akan baca balik tweet tu a few times ataupun screenshot hantar kat orang lain cakap, betul ke? Will they attack me ke? Saya dah pernah kena attack juga. Dah hampir ada satu kali mereka nak reach out ke UPM juga sebab tak puas hati. Padahal saya tak buat apa. Saya je cakap yang mungkin boleh improve dari segi yang ini. Itu je. Dari segi konsert tu. Tapi that's how dangerous this whole fandom life can get lah. From my perspective. Kimi? Kalau ikut kajian saya, okay, katakanlah 7,000 yang you spend tu, yang awak dah I sikit pun tak akan menghukum sebab ia buat awak gembira kan? Betul. Sangat gembira. Jadi itulah perspektif saya. Kalau mereka mahu habiskan duit 10,000, 12,000, ada yang kalau K-pop fandom ni, dia jenis yang okay, kalau you buat konsert dekat KL saya datang, you buat kat Indonesia pun saya datang, you buat dekat negara lain tetap saya akan datang. Dia mungkin sebab satu memang saya minat sangat, saya tak nak miss. Satu lagi mungkin persembahan tu tidak berlaku di negeri mereka atau negara mereka. Jadi in the end saya mempunyai tanggapan bahawasanya mereka investing on their happiness. True. Selagi mana tidak scam orang, selagi mana tidak menyusahkan mak ayah, it should be their life. Kalau lah, sebab kalau I think as private you know a lot of people scam fans kan. That's where we draw the moral compass is there. Selagi mana you tak kacau orang lain, you tak tipu orang lain, you tak menyusahkan mak ayah you tidak membahayakan diri you sendiri, by all means fandom ataupun fan culture is to make yourself happy. True. Kita menggembirakan diri sendiri tanpa memaksa orang lain untuk menggembirakan kita. Itu mungkin perkara negatif lah, yang mana mereka meletakkan begitu tanggungjawab yang begitu besar kepada selebriti. You tak boleh buat ni, you tak boleh buat tu, kerja you adalah menggembirakan saya. Itu pun salah. Sebab kita kena ingat, walaupun sebagai peminat, kita minat manusia. So maknanya walaupun kalau kita tahu dulu hooligans is in the sport lah, dalam sukan saja. Jadi sekarang ni hooligan ni pun berubah wajah lah juga. Seperti macam yang dikatakan oleh Pravi tadi, scam and all kan. Maknanya dia berubah wajah. Bagi saya, kita berbicara tentang manusia. Manusia akan ada manusia yang positif, akan ada negatif, akan ada toxic behavior. Ia adalah manusia. Cuma apabila benda yang fandom ni dia direkod, dikongsi, ditulis. Jadi dia lebih kukuh, lebih jelas. Adakah kita nak kata manusia ni tak pernah ada yang toxic? Kita bekerja ni tak ada orang yang tak ada orang yang buruk, semua yang baik. Tak ada. Sebab tu saya kata fandom ini adalah dunia yang diimajinasikan, yang diwujudkan oleh imajinasi. Jadi it's a dunia, satu komuniti. Macam kita kat luar lah, satu perumahan tu mesti ada jiran yang kita tak suka, mesti ada makcik atau pakcik yang menjengkelkan, mesti ada yang bawang. Samalah fandom pun. Macam tu lah perspektif saya. Yang kita tahu tadi daripada Pravi, hooligan ni dalam bentuk scam tadilah, scam cuba nak memburukkan kebajikan, body shaming and all. Ada lagi tak cara-cara mereka ni memburukkan ke menjatuhkan ni, perangai-perangai negatif inilah dalam fandom? Boleh tak saya potong sekejap? Okay. Kadang-kadang scam ni dia orang yang tak kait pun kadang-kadang, tapi dia nak join in the bandwagon to get something, isn't it? Take advantage. Kadang-kadang
ada juga yang anti-fan, yang berlakon jadi fan untuk memecah burukkan sesuatu fandom. Betul. So, itu saya kata sebenarnya banyak lapis fandom ni ataupun banyak lapis manusia yang ada dalam fandom. Samulah jawab, Dek. What was the question? Bentuk bully ataupun negative hooligans lah dalam Okay. Untuk saya nak pick up balik apa yang doktor cakap tadi, yang ada yang jadi anti-fans. Yang tu kalau kita dah masuk community tu, kita boleh cam dah anti-fan tu macam mana, account dia, berapa followers ratio dia, apa yang dia likes, apa yang dia media. Okay. Actually kalau you join fandom ni, macam mana nak tahu? Okay, macam mana nak tahu? macam mana nak tahu anti? Okay, dia anti. Okay, selalunya account dia akan dibuat pada tahun yang sama. First, you can see when the account was made. Yang kedua, kita tengok like follower dengan following ratio dia. Kalau ratio dia besar, maksudnya dia mungkin betul-betul tak suka. Tapi kebanyakannya ratio dia kecil, di mana dia follow 400 people tapi followers dia 200. Okay. Yang ketiga, kita pergi kepada like section dan tengok apa yang dia like. Selalunya dia akan like yang anti. Dan replies dia, kita boleh tengok dia spam dekat Popcrave, Pop News, BuzzFeed, Vogue, semua akaun-akaun social media ni yang untuk celebrities, dia akan reply benda yang sama je, copy paste. Ataupun kalau di dalam dunia fandom kita panggil copy pasta lah. Macam tu. So itulah cara untuk kita cam whether dia betul-betul tak suka atau dia anti fandom. Selalunya anti fandom lah, tak ada orang yang betul-betul tak suka dan dia tak suka artis tu macam tu. So itulah untuk soalan doktor di mana apa lagi mereka akan buat. Sekarang ni macam tiada batas dah. Racism, you see, orang akan download gambar you, lepas tu letak kat muka orang lain, muka orang hodoh ke apa, akan buat benda tu juga. Atau macam saya ada pernah sekali saya upload gambar saya ada nampak tangan saya sekali lah, saya pose dengan tangan. Lepas tu orang tu dia tak suka artis yang saya suka, so dia kata tangan saya macam the forest of Africa. Amboi. Sebab berbulu. Sampai macam tu sekali. Tapi saya bernasib baik sebab the community yang saya join tu, mereka semua datang support saya, reply untuk bash dia balik. Lepas tu support saya, cakap tak perlu risau. Tapi in the end dia cakap benda tu, tapi saya bernasib baik lah sebab kawan-kawan saya semua support saya. Dan orang-orang ni semua saya tak kenal pun macam mana dia, rupa dia. Yang saya kenal, contoh kalau kita ambil Ariana Grande lah, saya ambil gambar tu, satu gambar tu saya buat account, sampai account tu habis sekalipun saya akan maintain dengan gambar tu. Maksudnya I associate that person dengan gambar artis tu, dengan posing yang macam tu. Sekarang pun kalau saya buka Twitter, saya tunjuk, kalau keluar gambar Kourtney Kardashian, saya akan kata ni bukan Kourtney, ni Maddie dari Twitter. Kalau keluar gambar Dua Lipa yang ni, saya kata tak, ni bukan Dua Lipa, ni Lucas. Kalau Siti Nurhaliza pun ada satu gambar tu, saya tahu dia kawan saya juga, dia run fan account Siti Nurhaliza. Tapi gambar Siti Nurhaliza yang tu, saya kata ni bukan Siti Nurhaliza, ni Aiman dari Twitter. So setiap profile picture tu akan saya associate dengan orang tu. Tapi saya tak tahu pun macam mana muka dia ke apa. Saya just kenal personality tu saja. Jadi inilah yang kita katakan community. Apa yang saya perasan, especially kalau dalam kajian saya turut buat ethnography, which is observations online. Peminat-peminat ni ataupun fandom ataupun orang kita kata leaders of the fandoms or stakeholders of the fandoms ni, mereka mempunyai kadar media literasi yang sangat tinggi. Dia macam boleh lawan fact checkers. They are their own fact checkers. Wow. Kalau macam dalam K-pop pula, katakanlah dalam fandom tu akan ada, okay, ni kerja dia translator. Cepat je dia buat. Memang itulah bahagian dia. Dia akan buat for free. Translator. Segala semua benda, video yang terlibat dengan selebriti tu ke, all the social media posting dalam bahasa Korea ke, dalam masa beberapa minit dia akan translate for free. Akan ada yang akan jadi tukang edit. Okay, tak apa, ni video I akan edit fan edits, content creators, grafik, untuk apa yang dikatakan untuk mengekalkan visibility selebriti tu. Ya, mereka buat secara percuma kerana passion, minat, keinginan untuk menggembirakan mereka sendiri dengan menggembirakan selebriti-selebriti ini terbabit. Wow. Boleh saya nak campur sikit? Boleh. Doktor kata tentang apa edit video, edit gambar tu. Yang tu, mereka edit tu bukan sekadar guna
apps biasa-biasa. Oh bukan. We're looking at edits that kalau kita jual kat company ribu-ribu, tapi mereka buat secara free je. Video, 3D effect semua. Like I think Doctor, you've seen it. Yeah. It looks really really good. Sangat bagus. Sekadar free je dia bagi macam tu. But that's how much that person love that person, the artist tu. Sebab ada banyak case di mana kalau kita tengok, contoh kalau Blackpink keluarkan poster, fandom dia mostly takkan suka kan. Ni tak quality tak tak bagus. Lepas tu dia akan keluarkan dia punya version. Dia punya which is Better. 100 times better. Yes. Very very good editing skills. Yep. Memang kalau kita tengok pun macam kenapa dia? Kadang saya pun terasa macam kenapa Kenapa tak hire orang itu ya? Kenapa tak hire orang tu? Tapi ada case di mana contoh ada rapper dari Amerika, dia selalu tengok fans dia buat fan art semua. So untuk album dia yang akan keluar bulan depan, dia hire semua fans dia. Sekarang PA dia pun fans dia. So in a way you dapat kerja juga. Yep. Tapi bukan semua artis macam tu. Kita kena tengok sama ada dia belong itu agency. Kalau Korea dia ada agencies, dia ada rules yang stricter juga. Satu lagi, kalau lah yang bahasa Korea, akan cepat orang yang tukang translate supaya orang lain, fans yang tak faham bahasa Korea, boleh tengok konten tu dengan jelas. In all languages. In all languages. Bagusnya kalau kita buat macam tu. Minat. Kenal Siti Nurhaliza. Ya. Itulah kekuatan fandom yang tak berbayar ni. Tak, sebab quality of time yang dia spend, yang dia pergi apa kan, kalau kita tengok rancangan reality sekalipun, kalau artis dia masuk ke rancangan reality tu, dia punya support kepada artis itu, kalau saya tak ada lah. Okay. Trending kat semua social media. Masa MCO dulu, kalau pergi show, peminat tak boleh datang sebab MCO. So it was record live pun tak ada peminat. Jadi apa mereka buat adalah Twitter party. Trending party. Hashtag parties. Jadi visibility masih wujud. Orang bercakap pasal awak, pasal selebriti ni. Kekal popular, kekal naratif tu dipanjangkan walaupun MCO. Sebab tu memang masa mula-mula buat kajian tu saya stres lah sebab MCO, konsert semua cancel. Tetapi saya dapat yang ini yang saya katakan, orang kata blessing in disguise. Media conversion jugalah. Ya, semua benda di social media kan. Sebab tu lepas tu they make it permanent on social media. Makin kukuh, makin kuat. Walaupun konsert semua dibatalkan. Walaupun konsert sekarang ni lah, konsert tu masih berterusan secara face to face, tapi di Twitter dia masih kekalkan hashtag party, trending party. Ini semuanya tetap sama. Visibility. Nampak. Semua sekarang ni semua benda yang kita nak kena nampak. Penampakan tu kena ada. And dia bukan trending like okay, janji kita tweet, tak. Dia akan kira berapa hashtags dan berapa lagi hashtags diperlukan untuk jump to number 2. Yes. Berapa lagi diperlukan untuk jump to number 1. Yes. That's what I did. Yeah. We will count the hashtags, how much of hashtag pada masa tu juga. Maknanya fan inilah yang akan kira kan. Satu ni, macam kalau saya punya updates account tu, memang job kita untuk kira hashtags. Selain daripada Spotify berapa streams hari ni, berapa night streams. Tapi job kita bila streaming party, kita collaborate dengan a few other big accounts dan kita sama-sama buat trending party dan kita kira okay, sebelum jam pukul 7 kena tambah lagi 35,000 hashtags. So macam mana nak buat? So kena tarik account besar lagi semua. Lepas tu buat community dekat Twitter. Kalau tak cukup, tarik daripada Instagram fan accounts masuk dalam join sekali. Macam tu. Sebegitu sekali. Jemput minum sambil tu Dr. It's a Kimi. whole new world lah. Kita masih lagi dalam podcasting dari studio. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan budaya peminat bersama Preve dan juga Dr. Akmi daripada Xiamen University Malaysia. Besar sekali. Menarik sekali perbincangan ni. Saya pun tak sedar dah lebih daripada 30 minit. Ini saya tak pasti Preve minat K-pop atau tidak. Minat of course. Okay. Saya nak tanya kajian Dr. Kimi sendiri melihat budaya fan K-pop ni melalui kajian yang telah dilakukan. Boleh kongsikan dengan kita? Okay. Dari segi apa? Besar. Okay. Daripada segi apa kelainan K-pop fan ni kalau dibandingkan dengan
budaya peminat lain lah. Okay. Peminat sukan ke, peminat selebriti barat ke dan sebagainya. Perbezaan utama adalah apa yang mengikat dan mengukuhkan makna dan perasaan peminat, usaha selebriti dan agensi. Hati dan apa tadi? Hati, minat, perasaan, segala-galanya. Nurani. Okay. Macam saya kata awal-awal tadi, kalaulah you minat Michael Jackson, zaman Michael Jackson dulu, you kena tunggu setahun sekali, ataupun magazine paling-paling laku hebat 3 kali setahun, every quarter. Okay, alright. Lepas tu kalaulah katakan kita lokal ni, mungkin kita jumpa artis pun tak selalu. Hantar surat je. Hantar surat. Itu pun tak balas. Selebriti Korea, mereka dulu bukan sahaja guna social media ya, mereka mempunyai apps mereka sendiri. Dulu zaman saya buat kajian tu ada V-Live. Now the baru one Hype apa? Lupa dah. Hype agency. Hype agency is that yang ganti V-Live. Weverse. Oh. Okay. Oh. Yes. Dah kenal. See, I know more. So apa aplikasi-aplikasi ni buat adalah ini adalah tempat selebriti tu berhubung dengan peminat secara terus. Saya masa saya buat kajian tu, masa tu V-Live ada lagi, belum diambil oleh Weverse. So setiap selebriti di Korea ni dia ada page mereka tersendiri. Dia akan ada 2, satu open yang free dan satu yang berbayar. Yang free tu mungkin akan ada seminggu sekali konten yang mereka untuk bertemu peminat, berkongsi macam kita buat dekat social media kita, ada live. Tapi ini adalah untuk peminat mereka saja. Wow. Itu yang free. Yang berbayar premium. Ada selebriti yang sangat rajin hari-hari buat konten. Ada selebriti yang akan hari ni I akan exercise, so I akan pasang je lah live I, you boleh nampak je I exercise. Ada yang selebriti yang macam okay, hari ni I tak sihat, muka I tak pakai makeup, tapi I nak buat live cast yang I tak ada kamera. You imagine as if your boyfriend call you and tell you how was his day. Inilah yang mengukuhkan hubungan yang dua hala. Kita dah biasa, kalau kami millennial ni, kami dah biasa yang satu hala. Hari ni jumpa selebriti, 3 bulan, 4 bulan tak jumpa, dah biasa. Tetapi bagi mereka Gen Z ni, hari-hari boleh kita jumpa. Kita yang paling hebat pun pergi konsert. Itu pun kalau contohlah zaman Backstreet Boys dulu kan. Backstreet Boys is coming to Kuala Lumpur. Dah macam dah happy ni. Bukit Bintang penuh. Sekali-sekala setahun sekali. Hari-hari awak dapat konten daripada orang ni, sampai yang macam phone call, dia kata okay, transmission kali ni tak ada gambar, just letak phone dekat telinga macam you bercakap dengan boyfriend you. Kalau orang kata delulu lah, tapi tapi itulah membina connection antara celebrities and the fans. Wow. It's no longer, I mean, apa yang K-pop artis ataupun pelakon K-drama buat adalah mengukuhkan hubungan dua hala, peminat dan selebriti. It's like macam satu ke satu. Bukannya satu ke ramai kan? Bukan. Ada yang kalau kita dulu dia buat album, ada fan signing. Itu je lah yang paling hebat pun. Korean Wave ni dia ada concert, dia ada fan meeting yang mana you attend untuk sesi bergembira. Kalau pelakon tu boleh nyanyi, dia nak nyanyi, dia nak dance, dia nak tunjuk, and then dia ada buat event like bergurau senda, main sukan. Just 2 hours spend time dengan fans yang dibayar lah, of course. And then kalau di Malaysia ni strict sikit, tak banyak boleh buat. Kalau di luar negara boleh jumpa, boleh peluk, boleh dukung, boleh salam. Jadi benda-benda ini menguatkan lagi. You have been invested so much money on the celebrity, and they give you back all this special treatment. Don't you feel special? Yes. Boyfriend pun tak buat macam tu kan. Celebrity Oppa buat. Oppa buat. Ada yang okay, MCO tak boleh buat fan meeting, dia tukar buat video call. You be like 100 yang dipilih untuk video call dengan your favorite celebrity. Tak nak? Wow, effortnya. Yes. I rasa because they realise yang kalau tanpa fans, who are they? Yeah. The thing about celebrity Korea ni ataupun market Korean celebrity ni,
very orang kata competition terlalu sengit. Jadi mereka memang bergantung harap kepada peminat. Kalau dapat 20 followers yang satu account 20 followers, 20,000 followers, buat all these build connections. Satu orang, satu fan boleh tarik 20,000 fans lain. Aren't you grateful as a celebrity? So ini yang kalau kita pergi konsert ke, memang mereka cakap saya amat berterima kasih kepada peminat. Memang sebab tu di Korea ada satu lagi benda yang perkara yang saya tak suka, cancel culture. Yep. Salah buat sikit, that's it. Peminat takkan senang untuk memaafkan. Kalau kami milenial ni, alah selebriti apa je lagi, what are you expecting? Tapi Gen Z tak. They know the power that they have as a fans. And penyanyi, pelakon ni pun tahu. Tapi yelah dia dah being invested so much dalam kepada peminat dia, sampai buat sedikit kesalahan yang kecil, wow. Harus menjadi mulia lah macam tu, macam angel lah. They have to. Sensitive lah. Yeah. Even berubah bentuk fizikal pun. Ada kes yang mana perbezaan hidung dikritik, perbezaan rambut dikritik. Nasib baik bukan selebriti. Perasan. Dia agak toxic sebab dia macam fans yang control apa selebriti. Ya betul, toxic. Jadi saya rasa kalau dalam K-pop ni dia ada first generation, second generation, third generation. Kalau saya cerita pasal Lightstick apa semua ni, Bong ni logik bagi dia peminat-peminat K-pop. Kalau non K-pop dia tak faham kenapa nak kena bawa lampu. Okay, kenapa? Dia start dia daripada first generation. Macam mana you semua orang minat kan? You minat ni, you minat tu. Macam mana you nak bezakan you peminat I? Jadi dia start dengan HOT, first generation of K-pop. Dia orang start bawa satu balon putih. Itu identiti dia. So kalau peminat balon putih ni, kita tahu apa minat HOT lah. The social identification. Kalau ikut Lightstick ni, dia starting dengan Big Bang. G-Dragon yang start VIP Lightstick. And then dia start panggil dia punya fandom VIP. So ini yang kita start. Lepas tu we have Blackpink with Blinks, BTS with ARMY Bomb. Ini adalah identiti yang mereka buatkan sebagai satu benda yang wajib. Kalau nak announce, kalau nak mengumumkan band baru, okay, this is ENHYPEN, or this is segala-segala New Jeans. So kalau New Jeans ni fandomnya, dia announce official name for New Jeans fan is Bunnies, right? Dan ada Lightstick design, identity. Itu pun dijual juga. Yes. And then sebenarnya benda ni tak senang nak dibeli ya. Tak semestinya you ada duit boleh beli. Susah nak beli. Berebut. Nak beli concert ticket pun berebut. The night before dah kena queue online dah untuk beli tu. 3-4. Sebab tu bila private tanya saya terdiam. Saya stand mana-mana, saya kata tak, semua sama, saya neutral. Sebab semuanya sama. Sebab Dr. Kimi ni untuk pengetahuan semua memang dia ke konsert, dia melihat sendiri ya untuk kajian tu. Jadi kami bertanya lah apa yang diminatinya daripada K-pop ni. Neutral. Neutral je doktor. Semua saya minat. Macam mana boleh menjadi neutral? Kalau kita akan ada sedikit bias. Sebenarnya kalau dalam segi K-pop fandom pun bias ada meaning. Bias wrecker ada meaning. Okay, apa tu? Trevor, terangkan? No, doktor. Bias mungkin someone kata dalam group tu ada 14 orang. It's normal for K-pop fans to be 11 or 14. You minat seorang. So you always biased toward this one. Tapi dalam 14 tu you minat seorang tu, tiba-tiba ada seorang ni juga you buat hati you goyah sikit. So itu adalah bias wrecker. Okay. So K-pop fandom dia ada terminologi dia. What is bias wrecker, bias. Kalau ARMY tu, orang lain tak boleh guna. Berdosa kalau guna. Minta betul. Kena kecam kalau guna. Blinks tak boleh sentuh. Katakan apa lagi terminologi lagi. Terminologi untuk fans. Untuk fans K-pop ke atau Stan tu benda yang dipegang untuk Stan is minat. Sorry. You go ahead, Go ahead. I've been waiting my whole life for this. Okay. So we have fans
and then we have stands. Okay. So selalunya fans yang macam biasa. Biasa. Level. Yang stand tu macam saya yang kita buat streaming party tu, standem kita panggil. Okay. So that is where Dan ni dia lebih betul-betul sikit lah bukan yang lebih bukan sikit, banyak. Lebih banyak. Premium macam lebih tu. bias lah gitu. Macam tu. Okay. So itulah stand berbanding dengan fan. Kalau fan tu ada juga yang buat fan accounts. Tak boleh deny tu. Ada fan accounts. Tapi kalau you di-label sebagai stand account, itu maksudnya you dah on the next level lah. And you memang kena jaga apa yang you buat online selalu. Yes. Stand ni lah selalunya yang macam I rapat dengan artis tu sebab I ni stand. Macam yang doktor cakap, yang dapat dengan artis yang buat video call semua tu, selalunya standem yang akan buat stand yang next level macam tu. Saya nak tambah, kira orang kata trivia. The word stand ni adalah hadiah ataupun wujud dari lagu Eminem. Stand. Tak ada. Lagu Eminem. Lagu Eminem stand Oh tu, ya, stand. yang dia kata I ni minat sangat dengan you. My name is Stan. Itulah maksud ataupun makna di sebalik stand. Daripada Eminem punya. Okay. Kita kena faham K-pop culture ataupun K-pop songs ataupun K-pop industry is not so Korean actually. It's a bit of Hollywood, a bit of Asian culture, and a bit of what is acceptable in global. So banyak elemen dipinjam dari Hollywood juga. So stand tu datangnya dari lagu Eminem. So maknanya dia Korean wave ataupun dipanggil Hallyu ini memang ialah satu Hallyu lah. Dia Hallyu ini sendiri dah tahu budaya peminat ni dan mereka membina atau terbina setelah ada kumpulan. So kalau kita tengok pada Hallyu wave ni, Hallyu wave by definition is looking at popular culture of Korean diterima di luar Korea. That is the basic understanding. Okay. Tetapi kita harus ingat permulaannya K-drama. Betul? Dikukuhkan oleh YouTube digitalization of K-pop. Dan sekarang by definisi is anything K. K-beauty, K-food. Dekat IOI berapa banyak restoran Korean yang semua orang beratur setiap restoran. Nak hai. So skincare banyak dekat Malaysia, dekat Indonesia, sebab saya ada student saya yang buat kajian-kajian ni yang guna selebriti Korea untuk endorse skincare ni. Nama Korean products, tapi produk tu dihasil di mana? Bukan di Korea. Alah, sekarang kita tengok apa ni, Kopiko. Kopiko dia punya endorser is Korean art. Yes. Sebab Kopiko masuk dalam drama, one of the drama yang Vincenzo. Dia masuk Kopiko. Itu kuasa PPL. Korea highlighted it. So sekarang ni dia macam dah terbalik dah. Kalau dulu kita tengok all this Korean wave kan, Hallyu products, barang-barang Korea. Tapi kalau kita tengok konten sekarang, video clip ke, K-drama ke, ataupun celebrity endorsement ke, dia dah terbalik. Tiba-tiba K-drama produk Dior. Betul. K-drama tapi produk NARS. Subway. Subway tu dah di mana-mana dah. Subway tu dah jadi makanan harian, makanan Korea dah. Agak. Setiap drama ada scene makan Subway. Bincang. Siap ada kalau you tengok cerita apa tu, DKP, Goblin. Siap ada lagi zaman yang sebelum ada Subway bagi sandwich dalam bungkusan. Dah modern bagi Subway. Itu kuasa product placement. Itu yang saya katakan, kalau kita bercakap pasal Korean wave, Hallyu terlalu besar. Tak, maksud saya dia bermula dengan itu. Maksud saya secara umum dia bermula dengan itu. Dan adakah fan culture Korea K, anything K ni dibentuk terlebih dahulu ke, atau produk itu datang? Does it evolve or is it already pre-planned? Ataupun dia sebab dia kan combination ataupun pelbagai fan culture kan.
itu yang saya katakan. Dia mula dengan Korean Wave. Mula-mula diminati. Even the term Hallyu tu datangnya dari China. Sebab wartawan-wartawan China ni menulis tentang suatu kuasa, suatu angin sejuk dari Korea yang melanda negara China disebabkan oleh K-drama. Winter Sonata. Malaysia startingnya itulah Winter Sonata yang mengetuk pintu dunia. Sebelum ni kita adalah Supadora, kita ada Maria Mercedes, kita ada semua tu dia melenyapkan J-drama juga. Melenyapkan semuanya. Sekarang ni K-drama. Itulah starting point. Orang kenal. Now, when there's demands, there's more product. Itu yang saya katakan. Dia mula tu apabila orang menerima K-pop, menerima K-drama. Dan bertambah kukuh apabila orang menerima K-pop. Dan hasilnya sekarang ni lah yang kita melihat sebagai a global social phenomenon. Korean Wave. Gila. Hangat ni sebenarnya. Tapi kita dah hampir ke penghujung ni. Jadi kita naklah dengar kata-kata akhir. Rasanya ada sambungan episod kedua mungkin. Okey, sedikit daripada Preve berkenaan dengan topik. Pendapat saya Simpulan lah. kesimpulannya, saya rasa lega dan happy bila doktor kata bila kita join fandom atau standom ni online, itu hak kita dan orang tak boleh nak pertikaikan kita. Tak boleh judge. Okay, saya happy dengan tu sebab saya rasa okay. For once somebody is on my side. 7,000 as long as you happy, Yes. it's good for you. Baby. Money will come back. Yes. Let's be real. Duit tu kita boleh buat balik. Tapi happiness tu kita kena simpan. Okay. So for that, thank you doktor. So saya rasa lega sikit sebab saya selalu terfikir macam kenapa saya perlu split personality ke? Kalau sini saya dikenali sebagai Preve. Kalau kat online saya dikenali sebagai Ray. So, saya Preve ke Ray? Selalu macam tu. Tapi it's good to know dari doktor yang apa yang kita buat tu atas kita. Dan selagi kita tak kacau orang lain, tak apa. So kita kalau nak pilih pun boleh, tak pilih pun it's okay kan doktor? Betul. Okay, so thank you doktor for that. Okay, Dr. Kimi, kesimpulan? Bagi saya pula itulah. Kita kena ingat kalau kita nak kritik peminat ni obses apa, kita tahu dari mana, dari TV. So kena ingat kuasa media, kena ingat dunia ni luas banyak, and kita kena ingat apa yang kita nampak itu adalah diframekan oleh sesuatu media. Jadi kita harus lebih terbuka. By terbuka ni bukan sahaja menerima sebagai peminat pun, awak kena fikir, okay, kalau orang nak kritik saya, itu hak mereka juga, seperti mana awak ada hak untuk bergembira. Mereka again, community, ada orang kita suka, ada orang kita tak suka. Betul. Accept it. Bagi saya ini, sebab tu saya kata saya neutral kalau fandom apa semua. Sebab itu manusia, kita ada perasaan, kita minat orang, kita benci orang. Betul. Jadi tidak perlu kita terlalu menghukum. Pada masa sama kita tidak boleh terlalu membenarkan. Sebab saya, kami yang lebih tua ni, kalau ada yang generasi muda tu macam terlebih sikit, kita kena tegur. Dan generasi muda pula kena terbuka menerimanya. Saling membantu. Bukan cancel culture. Bukan cancel culture. And Korean Wave ni besar dan luas. Kalau nak buat kajian, macam-macam boleh buat lagi. Okey, begitulah berakhirnya podcasting dari studio kali ni. Tapi rasanya macam akan ada episod kedua. Mungkinkah? Mungkinkah? Okey. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada panel kita hari ini, iaitu Dr. Nurul Akmi Badrul Hisham. Saya panggil Dr. Kimi saja. Dan juga Preve yang sudilah berkongsi dengan kita kan, nak spend masa petang ini bersama dengan kami dari studio. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah sudi meluangkan masa menonton podcast ini. Jika anda mahu lagi episod kedua, boleh request. Okey. Untuk itu kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum and bye.